Dan ke nak cerita Hanzalah seorang lagi ni? Boleh? Dan lah. Seorang lagi Hanzalah bin apa? Saya sebut tadi. Hani bin Rahib, Hani bin Rabi'. Dekat-dekat tu yang jadi orang tertukar tu. Hanzalah bin Rabi' ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abu Rib'i Hanzalah bin Rabi'. Hanzalah bin Rabi' ni tugas dia di sisi Nabi Kutabur Rasul. Apa dia Kutab Rasul? Antara penulis-penulis Nabi. Penulis wahyu, ada Nabi suruh tulis surat, balas surat. Okey. Macam ni lah. Nak bagi ringkas, bagi senang. Dulu pasca waktu duduk di Mekah, Rasulullah dah ada lebih kurang 13 orang penulis di sisi Rasulullah. 13 orang penulis waktu Nabi duduk di Mekah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, Rasulullah tambah 15 orang penulis. 15 penulis. Jadi 13 Mekah dengan 15 Madinah, jadi berapa jumlah dia? 28. Adakah habis di situ? No. Selepas pasca perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah lantik lagi 16 orang penulis. 16. 28 campur 16 berapa? 44. Okey. Inilah antara khilaf jumlah penulis kutab Nabi ni. Satu pandangan kata 44 orang. 13 Mekah, 15 Madinah, campur 16 lepas perjanjian Hudaibiyah, 44 orang. Duduk tang mana Hanzalah bin Rabi'? Hanzalah bin Rabi' antara penulis pasca kedua Madinah, 1 hingga 15 tadi dia duduk nombor 14. Kalau campur sekali dengan Mekah, dia duduk nombor 27. Nak faham? Satu lagi pandangan, ada seorang penulis nama Al-A'zami. Dalam kitab dia Kutabur Rasul, muka surat 85 hingga 89, dia sebut 55 hingga 56 orang. Lebih kurang jumlah penulis wahyu Nabi. Yang mana dalam 55 dan 56 pada pandangan dia, 44 tadi termasuk dalam hak ni dah. Cuma ada penambahan nama sahabat-sahabat lain. Tu je beza. Baik, satu hari Hanzalah bin Rabi' ni keluar rumah. Tengah jalan dia bertemu dengan Saidina Abu Bakar. Lama tak bertemu mungkin, Saidina Abu Bakar menyapa dan bertanya khabar. Bagaimana keadaan kamu wahai Hanzalah? Macam kita lah jumpa tak, tanya khabar. Assalamualaikum, sihat ke? Kerja kat mana sekarang? Anak berapa orang? Anak sulung berapa waktu? Kita tanyalah hal-hal bila lama tak jumpa. Bagaimana keadaan kamu wahai Hanzalah? Apa jawapan yang Abu Bakar terima? Hanzalah telah menjadi munafik. Hanzalah telah menjadi munafik. Dia bukan tuduh sahabat lain, dia bukan tuduh orang lain, dia bukan tuduh Abu Bakar. Yang dia cerita pasal siapa? Pasal diri dia sendiri. Orang lain tanya, bagaimana keadaan kamu? Aku dah jadi munafik. Hanzalah dah jadi munafik. Terkejut Abu Bakar. Subhanallah. Apa yang sedang kamu perkatakan ini? Pasal apa boleh jadi lagu ni? Dia pun cerita. Sesungguhnya dia kata dia ni dengan sahabat-sahabat lain dulu selalu melazimi majlis ilmu Nabi. Selalu pergi, selalu lazim majlis ilmu Nabi. Dalam majlis ilmu Nabi tu kami sering diperdengarkan tentang syurga dan nikmatnya, diperdengarkan tentang neraka dan azab-azabnya. Waktu Nabi duk bagi penjelasan dalam majlis dia tentang syurga, azab, nikmat-nikmat syurga, seolah-olah waktu Nabi bagi penerangan tu, gambaran syurga dan nikmat dia tu duk depan mata kami. Nak cakap zuknya, syoknya dengar tu, seolah-olah Nabi cerita tu duk depan mata kami, gambaran-gambaran nikmat syurga. Bila time Nabi cerita pasal neraka, gambaran tentang neraka dan azab dia juga macam seolah-olah kami nampak. Hak ni lah hak syurga biasa akan melahirkan khauf, hak neraka akan rojak, hak neraka akan melahirkan khauf. Inilah pengistilahan dalam ilmu tasawuf kan, khauf dan rojak. Khauf tu takut, rojak tu harap. Tang syurga kita rojak, tang neraka kita khauf. Walaupun kita tahu lemah kurang tapi harapan nak masuk syurga. Kita tahu lemah dan kurang, takut kalau Allah letak dalam neraka.
Semua benda tu duduk depan mata. Syoknya belajar dengan Nabi. Tapi bila mana kami bersurat, kami berlalu daripada majlis Rasulullah, dan bila kami balik bergaul dengan isteri, bergaul dengan anak-anak, bergaul dengan masyarakat dan berhadapan dengan keduniaan kami, benda-benda macam tadi tak lekat dah duduk dengan kami. Hak lekat syurga, hak lekat neraka tu waktu duduk dalam majlis Nabi. Balik jumpa bini, hilang dah benda tu. Duduk dengan anak-anak, tak ada dah benda tu. Duduk dengan masyarakat, tak ada dah. Lebih lagi duduk buat kerja, hilang terus. Sebab itulah aku kata Hanzalah munafik. Oh, sebab benda tu. Kalau sebab benda tu Hanzalah kata dia munafik, tuan-tuan, hari ini saya berani kata kalau sebab benda tu Hanzalah munafik, saya boleh sebut hari ini saya 1000 kali munafik kalau dengan sebab tu Hanzalah munafik. Hanya dengan sebab duduk dalam majlis rasa gerun, rasa takut, rasa segala-galanya, balik hilang, Hanzalah dah kata dia munafik, saya boleh kata saya 1000 kali munafik dengan sebab yang sama. Tuan-tuan, saya tak tahulah. Balik tu gerun juga dengan bini, balik tu gerun juga dengan bos, balik tu gerun juga waktu duduk atas kereta, gerun ni gerun. Sebab tu lari 18 tu sebab gerun. Contoh. Okey. Tuan-tuan, saya tak tahu. Yang kita nak ambil cukup mudah. Apa dia yang selalu kita sebut? Tepuk dada, tanya selera. Hak ni tepuk dada, tanya iman masing-masing. Kalau tanya saya, memang berlaku pun kita macam ni. Duduk dalam majlis syekh, duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis tuan guru, kita terkesan sekejap. Bila balik, duduk mengetih, duduk mengopi, ha tu gelak sana, tu cerita ni. Habis dah cerita tadi. Munafik. Bila dengar macam ni, Abu Bakar tersentak. Kalaulah kamu dah rasa kamu munafik dengan sebab ni, aku pun berperasaan demikian jugalah. Abu Bakar pun berasa, aku pun lagu tu juga. Macam mana ni? Jom kita adukan masalah kita dekat Nabi. Dua-dua pergi jumpa Rasulullah. Dalam keadaan menangis, Hanzalah bagi tahu Hanzalah telah jadi munafik. Rasulullah kata apa? Allah kata, wahai Hanzalah, apakah maksud di sebalik kata-kata kamu ni? Cerita dulu apa dia? Dia pun ceritalah seperti yang kita cerita tadi kepada Sayyidina Abu Bakar. Bila habis cerita Hanzalah, Abu Bakar pun mengiyakan, seolah menguatkan. Kalau Hanzalah rasa macam ni, aku pun rasa macam tu jugalah. Lalu Rasulullah bagi tahu, sesungguhnya demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sekiranya kamu mampu melazimi dan berada dalam keadaan sedemikian. Maksudnya Nabi nak habaq, kalau kamu duduk dalam majlis aku boleh rasa takut nakkan syurga, takut neraka, dan kamu boleh mengekalkan hal tu di dalam zikir-zikir dan keadaan kamu. Duduk tempat lain kamu boleh kekal macam tu. Gambaran yang Rasulullah bagi seolah-olah tangan-tangan malaikat ni berduyung-duyung datang nak bersalaman dengan tangan kamu, sama ada di tempat tidur kamu, di jalan-jalan dan di setiap langkahan-langkahan kamu. Kalau boleh jaga, boleh kekalkan tempo takut dan tempo harap tadi, selain pada majlis aku, tempat lain kalau kamu boleh buat, gambaran dia malaikat berduyung-duyung nak bersalam dengan kamu dalam setiap keadaan. Sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat.